Kak Syida tak payah pergi host dekat Kak Syida pun tak apa. Kak Syida nak tutup laptop tak nanti? Kalau Kak Syida tutup laptop, host tu akan dia punya recording tu akan hilang. Saya recording dalam cloud lah sekejap lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz kejap sekejap. Tunggu Kak Syida tengah pergi FB live. Kak Syida nak Ustaz. Kak Syida stopkan recording, putus Aliza on recording, okay? Kak Syida pergi jadi host dulu Kak Syida. Rasa macam biasa kan, nanti Liza endkan recording, endkan sesi, silakan. Kalau recording Kak Syida pun still on, still okay lagi kan? Oh Kak Syida tak tutup laptop ke? Tak tutup laptop okey. Kadang angkat laptop je Kak Dah. Ustaz, saya minta maaf, pagi ni Kak Syida terpaksa teman Dr. Rahman ada appointment, dia punya sleep list dia tu lah. So agak kalau tak temankan dia tu bersama ini ada isu sikit lah. So Kak Dah temankan dia pagi ni. So Kak Dah dapat join pagi Ustaz ya, insyaAllah. So kita jumpa minggu depan insyaAllah. Minta maaf ya Ustaz semua ya. Ada urusan. Okey, Kak Syida boleh. Kak Izzah buka majlis Ustaz ya. Okey. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسير ولا تعسير وتمم بالخير ربي زدني علما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah Ustaz. Hari ini kita masuk bab 64 Ustaz. Ustaz menggunakan jasa tukang kayu dan orang yang ahli dalam membuat mimbar dan masjid. Yang ada buku ke surat 403. Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Kak Izzah dan ibu-ibu sekalian ya. Sekejap. Okay, bab yang ke-64. Babul isti'anati bin najjar wa sunna' fi a'wadil mimbari wal masjid. Bab meminta bantuan daripada tukang kayu, an-najjar, tukang kayu, wa sunna'. Sunna' ni kalau kita orang Melayu lah, kita sebut pekerja kilang ataupun orang yang berkemahiran, ya, orang yang berkemahiran fi a'wadil mimbari wal masjid dalam membina mimbar untuk dalam membuat mimbar dan juga masjid. Okey. Hadis ini disampaikan oleh Guru Bukhari Qutaibah bin Sa'id, berpunca daripada sahabat Nabi Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, Sahal berkata, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila imra'atin ila imra'atin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan
mengutuskan Sahal, ya. Sorry. Telah mengutuskan seseorang pergi jumpa dengan seorang wanita. Dan apa tujuannya? Muri hulamaki an-najjar ya'manni a'wadan ajlisu alaihin. Maknanya Nabi SAW memerintahkan agar wanita itu menyuruh seorang hambanya, seorang tukang kayu untuk membina panggil a'wadan ni, dia panggil a'wad. Ini kayu sebenarnya. Maknanya membina mimbar daripada kayu untuk diduduki oleh Rasulullah SAW. Ya. Okey. Jadi ibu-ibu sekalian, di sini Imam Bukhari pun dia nak bawa satu cerita bahawa boleh kita, bukan boleh, bahkan kita memang digalakkan pun untuk meminta bantuan orang yang pakar dalam sesuatu pekerjaan. Dalam isu ini Rasulullah SAW meminta bantuan orang yang pandai dalam bertukang, ahli kayu untuk membina mimbar. Dan maka fahamlah kita bahawasanya pada zaman Nabi SAW mimbar dibuat daripada kayu, ya. Okey. Tapi jap, hadis ni dia saya silap carilah. Dia itu tak ada syarahnya. Kena ada syarah Fathul Bari. Okey, yang ini. Bukan yang ini. Yang ini yang lebih tepat. Okey. Ya, jadi mimbar Nabi SAW dibuat daripada kayu, dan cuba kita lihat beberapa maklumat yang mana ibu-ibu boleh lihat dalam muka surat 404, ya. Okey, baik. Hadis yang disampaikan oleh Talaq bin Ali. Talaq bin Ali. Apa maksud talq? Ibu-ibu sekalian, ya. Talq. Tolak ke? Tolak cerai ke? Jadi tol ini kalau kita biasa dengar hadis, jangan kamu pandang enteng, la tahkiranna minal a'mali syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan pandang enteng dengan amal kebaikan walaupun seumpama melemparkan roman muka yang manis kepada saudaramu. Itu talqa. Baik. Jadi katanya begini, Banaitul masjidah ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talq kata, saya ada membina masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qarribul yamamiyya minatin. Okey. Qarribul yamami minatin. Berikan tanah liat ini kepada orang-orang Yaman. Okey. Fa innahu ahsanukum lahu massan wa ashaddukum lahu sabkan. Kerana apa? Kerana hasil kerja mereka lah yang paling cantik dan paling kuat dia punya kemas lah, dia punya hasil kerjanya kemas. Jadi dalam membina masjid ini, Nabi SAW menyuruh orang yang pakar dalam bab menyusun batu bata dan seumpamanya begitu kepada orang-orang Yamani, ya, orang Yamami. Yamami ni iaitu orang yang berasal daripada daerah Yamamah. Dia kaedahnya begitu. Kalau biasakan kita dengar nama Bukhara, orang yang berasal dari Bukhara dipanggil Bukhari, orang Bukhara. Orang asal dari Nawah, macam mana pula, adakah kalau asal Nawah dipanggil Nawi? Tak. Kerana waw tu dengan ya tu dia panggil huruf illah dalam bahasa Arab. Dia tak boleh panggil Nawi walaupun kampungnya Nawah. Kalau ikut kaedah Bukhara dipanggil Bukhari. Kalau Baihaq dipanggil Baihaqi. Tapi kalau Nawah dia dipanggil sebagai Nawawi. Nawawi tambah waw lagi. Dan sama juga dengan orang yang berasal dari Ar-Rai, maka dipanggil Ar-Razi. Itu dia punya, adalah kaedah dia, ya. Okay, jadi berikan tanah ini, bab tanah, bab nak bina batu bata ni, ini kepakaran orang Yamamah. Jadi serahkan kepada mereka. Okey, baik. Jadi ini menunjukkan Nabi SAW memberikan tugasan itu kepada orang yang berkemahiran, bukan ikut dan je. Tak apalah,
awaklah yang buat bahagian ni, awak belajarlah elok-elok. InsyaAllah, okey, tak boleh. Berikan kepada yang pakar, kecuali lah kalau kita buat sekadar training, tak apalah. Ini memang nak bina masjid yang digunakan dalam tempoh yang lama kan. Baik. Dalam riwayat yang lain, ada disebutkan begini, fa'akhastul mishata fakhalatut tin. Okey. Saya pun mengambil kata Talq tadi, Talq bin Ali berkata, saya pun mengambil cangkul. Fa'akhastul misha, saya ambil cangkul dan segera mengaduk. Khalatu ni mencampur adukkan. Khalata campurkan. Saya mula mencampur adukkan tanah. Sepertinya faka'annahu sallallahu alaihi wasallam a'jabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan takjub melihat hasil kerja saya. Okey. Faqala sallallahu alaihi wasallam da'ul hanafi wat-tin. Biarkan si al-Hanafi mengolah tanah at-tin. Fa innahu abbatukum lit-tin. Kerana dialah orang yang paling pandai dalam bab tanah liat ini. Okey, sekarang ni cuba kita lihat. Sebenarnya Talq bin Ali ni siapa ya? Okey. Talq bin Ali. Cuba kita lihat ya. Mana nak tengok? Ni Al-Yamami. Nampak ibu-ibu sekalian? Talq bin Ali bercerita, sebenarnya dia nak cerita pasal diri dia. Dia nak cerita pasal diri dia. Kerana beliau sendiri merupakan orang daripada Yamamah. Ya? Beliau orang Yamamah. Tengok. Talq bin Ali Abu Ali As-Suhaimi Al-Yamami. Ya? Al-Yamami. Ternyata beliaulah orang yang berasal daripada Yamamah. Jadi apabila beliau membawakan hadis ini, sebenarnya beliau nak cerita tentang diri beliau ataupun kaum beliau. Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya golongan Yamamah yang buat, dan bila Nabi suruh Yamamah buat, maka dia pun segera buat. Fa'akhadul mishah, saya pun ambil cangkul, saya pun buatlah, bukan sekadar cangkul ya. Mishah ini boleh jadi dia apa dia, saya pun tak pandailah dalam bahasa Melayu standard. Tapi kalau dalam bahasa Kelantan Kak Liza, dia panggil siko. Ada siapa yang tahu siko ni apa dia ya? Ada orang Kelantan ke kat sini? Siko. Ambil siko tu. Siko ke? Baca macam mana saya pun tak tahu. Bacaan tepat dia. Ada ke? Boleh cari ke? Alat siko. Mana ada alat siko? Siku. Alat siku bangunan ke? Bukan. Alat kategori cangkul. Saya pun tak tahulah apa dia. Ni. Hamba Allah ni ada ni. Ni. Hamba Allah pula makhluk ya. Ni ada pun. Cop tanah namanya. Bukan yang juga. Bukan yang ni. Tapi Scoop, Ustaz. Scoop. Kami panggil scoop. Dia macam kita cek, kita cedok scoop. Tapi saya bukan nak masuk ke yang ni sebenarnya. Kayak ni Ustaz, bukan ya? Bukan yang ni. Saya bukan nak masuk ke yang ni, tapi maknanya alat-alat macam tu lah kan. Alat-alat macam tu lah. Jadi, dan beliau ada satu lagi gelaran, maknanya Nabi sebut Al-Hanafi. Mana tadi ya? Da'u Al-Hanafi wat-tin. Biarkan Hanafi ini yang buat at-tin tadi. Al-Hanafi. Saya terlupa nak kita semak habis. Kenapa beliau digelar sebagai Al-Hanafi? Adakah ada kaitan apa-apa Al-Hanafi dengan ni, nampak tak? Tu dia. Maknanya mungkin ibu-ibu kita akan keliru. Mula-mula Nabi kata berikan Yamami yang buat kerja. Maka pembuat buat kerja tu. Tapi tiba-tiba Nabi panggil Hanafi pula. Kenapa Nabi panggil Hanafi? Okey, jom kita tengok nama Talq bin Ali. Beliau ini rupanya nasab beliau Al-Hanafi. Beliau juga As-Suhaimi. Beliau juga Al-Yamami. Jadi Al-Yamami itu ialah Talq bin Ali. Al-Hanafi itu jugalah Talq bin Ali. Okey, kata Bonda. Masya Allah Bonda Azhar betul. Inilah alat yang saya cari ni. Mana boleh Bonda Azhar boleh tangkap apa yang saya nak InsyaAllah, terima kasih banyak Bonda ya. Okey. Inilah alat je Kak Liza yang saya maksudkan.
Tapi saya tak tahulah Betul adakah betul lah. Macam Kak sebut skop. oh ni pun sama juga dengan tadi. Benda tu lah, benda tu. Oh, okey, Benda ni sama. tak ada nombor lain dah. Nama sama juga. Okey, baik. Terima kasih banyak. Kemudiannya kalau kita lihat dalam riwayat yang lain, fakultu bukan fakulatu tu silap. Fakultu ya Rasulullah, angkulu kama yang kulun. Okey, itu kata Sahal. Masya Allah, terima kasih Bunda. Wahai Rasulullah, adakah saya juga patut bertugas untuk memindahkan batu bata ni? Ingat tak cerita yang lepas bahawa Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma yang angkat batu bata dua terus kan? Maka tanya Talib bin Ali, wahai Rasulullah, adakah saya pun kena buat kerja mengangkat batu bata ini? Faqala sallallahu alaihi wasallam, la, walakin ikhlit lahum ad-din fa anta a'lamu bihi. Tak boleh. Tapi kerja awak ialah adukkanlah, campur-campur tanah liat itu kerana awak pakar dalam bidang ini. Yang mengangkat batu bata itu tidak perlukan kepakaran, ia perlukan tenaga yang kuat dan kesungguhan. Tapi dalam bidang ini, awak yang pakar, maka awak yang kena uruskan bidang ini. Orang lain tak mampu nak buat. Maka di sini kita belajar sesuatu tentang benda yang menarik. Muka surat 405 ya Kak. Bahawasanya ada seorang sahabat Nabi yang pakar dalam bidang bidang pertukangan, bidang membina rumah ini. Okay. Namanya Talq bin Ali. Ingat ya nama ini Talq bin Ali. Beliau orang Yamamah, dipanggil Al-Yamami. Dan beliau juga ada keturunan Al-Hanafi. Al-Hanafi ni merujuk kepada siapa, saya pun tak pasti, kena semak balik. Adakah ayah dia ke mak dia ke golongan Al-Hanafi. Jadi beliau pakar dalam bidang ini dan juga kita mempelajari sesuatu bahawasanya Nabi SAW menghargai kepakaran yang dimiliki oleh setiap orang. Ya, baik. Kemudiannya ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita ke depan lagi. Okey, bukan lagi. Bukan lagi dia kena tekan banyak kali masalahnya. Okey, baru jumpa ni. Okey, sekarang ni kita nak tengok siapakah nama wanita tersebut ya. Okey. Yang tadi kan Nabi suruh seseorang jumpa dengan seorang wanita supaya menyuruh hambanya membina mimbar yang dibuat daripada kayu. Maka ada ulama yang menyatakan nama wanita itu ialah Ulasah, ya. Ulasah. Mana dah nama dia ni? Okey. Ihtimal saya pun tak jumpa kat mana nama dia disebutkan. Qultu qad akhrajahu al-musannif ala ja'alaka insya-Allah. Entah kat mana dah dia punya ni. Tak nampak dah. Okey, tak apalah. Ini dah jadi tempat lain sebenarnya. Oh, ini dah tempat lain ni. Betul dah. Cuba kita lihat dulu hadis ni. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna imra'atan radhiyallahu anha qalat ya Rasulullah alla aj'alu laka shay'an taq'udu alaih. Wahai Rasulullah, boleh tak kalau saya buat satu tempat duduk untuk Rasulullah? Fa inna li ghulaman najjaran. Ini kerana saya ada seorang hamba yang pandai dalam bertukang kayu. Qala sallallahu alaihi wasallam in syi'ti fa aminatil mimbar. Jika awak mahu, awak buat mimbar je lah. Jadi Nabi tak nak tempat duduk. Tempat duduk semata-mata. Nabi nak terus ada mimbarnya. Maka wanita itu ternyata pada peringkat awalnya wanita itu yang menawarkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membina mimbar, ya, untuk membina tempat duduk. Kemudian barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun minta seseorang jumpa wanita itu untuk memulakan pekerjaan dia, ya, membina mimbar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kemudian kita ini disebut li'anna fi hadha
kupasan dia ialah sekejap. Kena patutlah saya keliru. Dia ke depan lagi. Okey. Maka dalam hadis ini pada peringkat awal tu memang betul wanita itu yang menawarkan diri. Kemudian barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta jasa baik daripada wanita tersebut, ya. Baik, daripada ini kita dapat belajar sesuatu bahawasanya kita yang menawarkan diri untuk melakukan kebaikan bukan semata-mata menunggu orang yang meminta bantuan daripada kita. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat Nabi, mereka tawarkan diri, mereka ada kepakaran dalam bidang tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima permintaan mereka. Baik. Dan dalam hadis ini kata Ibn Hajar, qabulul bazni idza kana bighairi su'al, ya. Boleh menerima pemberian apabila tidak diawali dengan permintaan. Artinya kalau orang menawarkan sesuatu pada kita, kita terima. Dan kadang-kadang kita tak nak terima kan? Kita tak nak terima kerana tak mahu menyusahkan orang. Padahal orang itu dia lagi sedih kalau kita menolaknya. Ataupun kadang-kadang orang tu dia akan terasa hati kerana kita menolak dia. Sebab itu saya masih ingat, ibu-ibu sekalian, saya dulu memang jenis orang yang tak suka menerima duit daripada mak saya. Kecuali saya terdesak, saya minta lah. Tapi masa kecil-kecil dulu, sekolah menengah, memang saya tak suka terima. Kerana saya tak nak menyusahkan. Jadi mak bagi pun saya tolak, mak bagi saya tolak. Sehinggalah kawan saya nasihat, tak boleh macam tu. Terasa hati orang tua. Patutnya bila bagi, kita terima. Ya, kita terima, kita uruskan duit itu dengan betul. Maka sejak hari itulah saya pun mengubah persepsi. Ya, kalau mak bagi, ambil je. Ambil dan itu yang menyenangkan hati. Dan ternyata apabila kita dah besar, kita ada anak, kita memberi duit pada anak tu atau sesuatu pada anak, kita nak anak kita terima. Ya, dan bila anak kita nak terima tu, kita rasa sedih. Tapi kita ingat balik kerana mereka tak tahu sebenarnya macam mana, ya. Mereka tak nak menyusahkan kita, tapi sebenarnya kita lebih suka kalau mereka menerimanya. Maka di sini kalau ada orang memberi sesuatu pada kita, kita terima dengan dada terbuka. Alhamdulillah, boleh jadi dengan menerimanya, kita menggembirakan hati orang tersebut. Kemudiannya ibu-ibu dan rahmat Allah, wastinjazul wa'di mimman yu'lamu minhul ijabah. Boleh menagih janji daripada seseorang yang diketahui bersungguh-sungguh dalam menunaikan janji tersebut. Macam wanita tadi. Pada peringkat awal wanita tadi radhiyallahu anha, beliau yang menawarkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nak tak kalau saya suruh saya buat satu tempat duduk, beliau yang mulakan tawaran. Kemudiannya berlalu dalam mungkin beberapa hari, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta seseorang jumpa wanita tersebut radhiyallahu anha untuk menagih janji itu. Jadi boleh kita menagih janji kepada seseorang yang insya-Allah kita yakini dia mampu menunaikan janji tersebut. Tapi kalau kita nampak macam dia tak bersungguh saja, tak payahlah. Kak Liza sampai sekarang tak bagi alamat lagi pada saya. Saya pun terlupa. Kak Liza kena... Saya ingat lagi. Nanti bagi. Tapi nanti akak bagi masalah saya untuk post, ya. Okay, baik. Yang ketiga ialah wattaqarrab ila ahlil fadli bi'amalin khair. Mendekatkan diri kepada orang yang memiliki keutamaan dengan amalan-amalan kebaikan, ya. Okey. Jadi di sini selesai hadis dalam bab ini. Kita masuk dalam bab man bana masjidan. Bab orang yang membina masjid, dan sebelum ni kita ada bahas berkenaan dengan membina masjid ni. Saya rasa kita tinggallah Kak, sebab kita dah bincangkan hadis membina masjid yang pada zaman Osman apa tu. Betul tak Kak Liza? Kita dah bincang kan? Kita terus ke depan iaitu bab. Ini masalah dia kena tekan banyak kali baru dia keluar. Bab memegang mata anak panah ketika melintas dalam masjid. Bab 66. Bab ya'khudhu binusulin nabal idza marra bil masjid. Bab orang yang memegang nusul ni nusulin nabal ni artinya mata anak panah apabila melalui masjid.
melalui kawasan dalam masjid. Hadis ini dibawakan oleh Bukhari daripada guru beliau yang sama tadi, Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id. Dia ada dalam bahasa Arab ni, sahaja saya nak ulang balik ingat-ingatan saya ni. Bahasa Arab ni kalau ta dan serta marbutah ni merujuk kepada wanita kan? Ta marbutah. Contoh nama Halimah, Azah, yang ta belakang tu ialah merujuk kepada wanita. Lelaki tidak ada ta marbutah. Tapi Qutaibah ni dia lelaki. Kenapa dia ada ta marbutah? Kenapa tak dibacakan Qutaib? Jadi dia ada satu istilah dalam bahasa Arab, saya lupa dah istilah dia tu. Tapi dia zahirnya ada tanda kewanitaan, at-ta'nis, tapi dia bukannya wanita. Contohnya Makkah. Makkah pun dia ada tam marbutah di belakang, tapi adakah Makkah itu wanita? Tidak. Adakah dia lelaki? Pun tidak, dia nama tempat. Okey. Sama juga dengan nama Qutaibah dan beberapa nama lain yang semacam nama wanita ada tam marbutah, Hamzah contohnya, Salamah contohnya, tapi itu nama lelaki. Salamah, Hamzah, Qutaibah, itu semua nama lelaki. Baik. Jadi ibu-ibu dan rahmat Allah sekalian, hadis ini disampaikan oleh cerita daripada Sufyan. Sufyan ni tanya kepada Ammar. Qultu li Ammar. Saya bertanyakan Ammar. Baik. Saya pun tak pasti Ammar mana yang dimaksudkan dalam hadis ini, wallahu alam. Sekejap. Ammar bin Dinar, ya. Ammar bin Dinar, salah seorang perawi hadis. Dan beliau merupakan murid kepada Jabir bin Abdullah. Sufyan bertanyakan Ammar, yakni Sufyan bin Uyainah, ya. Sufyan bin Uyainah. Sufyan ni ada dua, ibu-ibu sekalian. Satu Sufyan As-Thawri, yang kedua Sufyan bin Uyainah. Biasanya kalau Sufyan As-Thawri, orang panggil dia As-Thawri. Kalau Sufyan bin Uyainah, biasanya orang panggil Sufyan ataupun Ibn Uyainah. Kalau sebut Sufyan je, insya-Allah itu Sufyan bin Uyainah. Kerana kalau Sufyan As-Thawri, biasanya orang panggil As-Thawri. Baik. Kata Sufyan bin Uyainah, saya bertanyakan kepada Ammar bin Dinar, "Asami'ta Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yaqul?" Adakah awak ada mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, ya? Adakah awak mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma pernah berkata, "Marra rajulun fil masjidi wa ma'ahu siham." Berkenaan seorang lelaki yang melintas di masjid dalam keadaan membawa anak panah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amsik binisaliha." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peganglah mata anak panahmu. Okey. Itu je cerita dia, ya. Itu je cerita dia. Jadi kalau kita lihat dalam riwayat yang lain, Ammar pun menjawab benar. Saya pernah mendengar hadis tersebut. Sekejap je. Okey. Jadi maknanya hadis ini dia macam tak habis. Sufyan tanya, adakah awak pernah mendengar Jabir bercerita tentang lelaki membawa anak panah di masjid? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya, peganglah anak panah. Jadi dia tak habis. Itu hanya persoalan sahaja. Namun ada riwayat lain yang menunjukkan bahawa Ammar menjawab benar. Ya, Ammar menjawab, ya, saya pernah mendengarnya. Dalam riwayat yang lain, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, cuba kita lihat di sini. Ni, Ammar bin Dinar. Huwa Ammar bin Dinar. Sufyan tu pula, Sufyan huwa Ibn Uyainah. Okey. Dalam riwayat yang lain daripada Ammar, anna rajulan marra fil masjidi, maaf, anna rajulan radhiyallahu anhu marra fil masjidi bi ashumin qad abda nusulaha. Ada seorang sahabat Nabi radhiyallahu an melintasi masjid dengan membawa panah yang terdedah, yang maknanya abda ni jelas mata-matanya. Artinya dia tak
anak panah tu nampak, dia tak sembunyikan, dia tak letak bahagian bawah ke apa kan, ataupun dia tak balut mata anak panahnya. Fa amaru an ya'khudha binusuliha kaila tahdisha musliman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar beliau memegang anak mata anak panah, supaya dengan itu tidak akan menyakiti mana-mana Muslim yang berada di kawasan tersebut. Maka di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita belajar sesuatu bahawasanya apabila kita membawa sesuatu yang berbahaya, yang tajam, maka kita kena pastikan kawasan yang tajam itu dia berada, kita pegang bahagian yang tajam, ataupun kita pastikan ia berada dalam situasi yang tidak boleh mencederakan orang lain, seperti kita membalutnya terlebih dahulu. Kadang-kadang kan kita nak serahkan pisau pada orang, ada cara dia. Sama ada kita pegang pisau ini letak di bawah, jadi matanya berada di bawah, kita pun bagi, ataupun kita pegang bahagian matanya, kita serahkan bahagian hulunya kepada orang lain. Jadi semua benda ini diajar oleh Nabi Muhammad SAW dalam keadaan supaya kita tidak terlajak, boleh sampai mencederakan orang lain. Dan sampai sekarang saya masih ingat satu cerita bagaimana keluarga India yang mana berkumpul masa hari perayaan mereka, kemudiannya diminta seorang anak kecil ni untuk mengambil pisau di dapur, maka dia pun pergi ambil pisau. Tiba-tiba bunyi satu jeritan, ya. Rupa-rupanya bila budak ni buat pisau, nak pergi keluar, ada seorang sepupu dia tu ataupun keluarganya berlari, budak kecil juga berlari-lari, tertikam pisau. Jadi budak mana dia pandai cara pegang pisau yang betul, mungkin dia pegang macam tu je. Jadi budak lari terkena pisau, meninggal di tempat kejadian. Jadi sepatutnya hari yang menggembirakan jadi hari yang mendukacitakan pula. Jadi di sini juga kita belajar sesuatu bahawasanya anak kecil sebaik-baiknya tidak memegang benda yang membahayakan demi keselamatan bersama, ya. Okey, baik. Jadi ini benda yang Nabi ajar. Maka Nabi pun tak suka kalau kita bergurau melibatkan senjata, kita bergurau melibatkan harta orang lain, kita bergurau sampai orang boleh sakit jantung, budaya-budaya prank dan sebagainya. Ini semua budaya yang dibenci oleh Nabi kita SAW yang sepatutnya kita elakkan. Jadi sekarang ni ramai orang suka prank. Mungkin prank ni dia ada dua kategori lah. Satu memang dia buat betul. Yang keduanya ialah dia memang dah pakat dah dengan orang si mangsa tersebut dengan tujuan untuk menaikkan rating. Jadi sebahagiannya dia ada dua jenis lah. Tapi saya pun rasa macam tak kena apabila ada suami yang prank isteri, isteri yang prank suami. Kerana bila dia suka prank antara satu sama lain, akhirnya akan akan menghakis kepercayaan. Sebab selalu kena prank, selalu kena gurau, nanti lama-kelamaan kita keliru. Benda ni bergurau ke benda yang betul? Kita tak dapat membeza-bezakannya. Jadi sebenarnya tak boleh. Kecuali kalau kita buat surprise, itu beza. Surprise dengan prank benda yang berbeza. Jadi sepatutnya kita tidak membudayakan benda tersebut kerana ia bukan budaya umat Islam, ya. Baik. Seterusnya ialah melintas di masjid. Babul mururi il masjidi, bab melintas di masjid. Pun cerita yang sama, cuba kita lihat saja hadisnya yang sedikit berbeza. Bahawasanya Abu Burdah meriwayatkan hadis ini daripada bapanya. Sekejap ya kak, ada kucing masuk rumah pula. Kucing pun nak dengar hadis. Masuk terkejut kita. Baik. Bab melintasi masjid ini, Abu Burdah meriwayatkan hadis daripada bapanya radhiyallahu anhu. Siapa ya bapa Abu Burdah, ibu-ibu sekalian? Allah Alam. Saya nak tengok ada ke Abu Burdah ini Abdullah bin Zaid, Abu Burdah bin Abdullah, namanya Buraid bin Abdullah, gurunya kakeknya sendiri Abu Burdah bin Abu Musa al-Ash'ari.
Abu Burdah ni ialah anak Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Baik. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buraid ada ke? Okey. Abu Burdah bin Abdullah qal sami'tu ni kan dah sebut ni Abu Burdah bin Abdullah. Jadi Abdullah tu ialah bapanya dan Abdullah itu ialah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang besar. Okey, tengok ni. Buraidah bin Abdullah al-Ash'ari Kufi, Buraidah bin Abdullah bin Abi Buraidah, Abu Buraidah bin Abi Musa al-Ash'ari. Naam, sahih. Abu Buraidah bin Abu Musa al-Ash'ari. Bahawa Abu Musa al-Ash'ari meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW yang berbunyi, "Man marra fi syai'in min masajidina." Ya. "Man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina binablin falyakhudh ala nisaliha la ya'kir bi kaffihi muslimah." Sama dengan hadis yang tadi. Sesiapa yang melintasi kawasan masjid ataupun pasar-pasar kami dengan membawa anak panah, maka hendaklah dia memegang mata anak panah tersebut agar dia tidak akan menyukai orang lain. Ya, okey, selesai bab itu. Kita masuk dalam bab yang seterusnya. Panjang rupa-rupanya bab ini saja, ya Allah, kitab ini. Dan betul Kak Liza, banyak hadis yang kita jarang dengar dalam hadis dan kitab ni. Memang Betul banyak. Ustaz. Banyak. Baik, alhamdulillah. Hadis ini disampaikan oleh guru Bukhari Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi'. Itu bab syi'ri fil masjid, bab bersyair dalam masjid. Bersyair ni bernyanyilah, bernasyid. Ya, bernasyid. Kenapa nasyid dinamakan nasyid? Kerana perkataan nasyada artinya meninggikan suara. Seni yang meninggikan suara. Okey. Jadi hadis ini disampaikan oleh Abu Salamah bin Abdul Rahman bin Auf. Anak Abdul Rahman bin Auf tu namanya Abu Salamah. Dan Abu Salamah termasuk antara 7 orang tok faqih Madinah. Dia ada 7 orang guru yang besar di Madinah. Antaranya ialah Abu Salamah, anak kepada Abdul Rahman bin Auf, salah seorang sahabat Nabi SAW yang dijanjikan syurga. Annahu sami'a Hassan bin Sabit radhiyallahu anhu al-Ansari. Nampak tak ibu-ibu yang dirahmati Allah, nama Hassan itu dia eja macam mana? Hassan. Jadi biasanya nama Hassan ni ejaannya Ha, Sin, Nun. Hassan. Hassan bin Ali contohnya. Ataupun mana-mana Hassan lah. Tapi yang di sini dia bukan Hassan. Dia bukannya Ha, Sin dan Nun. Tetapi Hassan. Ya, Hassan. Jadi Hassan bin Sabit al-Ansari. Abu Salamah radhiyallahu anhu mendengar Hassan bin Sabit al-Ansari meminta yastashhidu Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Meminta kesaksian daripada Abu Hurairah. Anshudukallaha azza wa jalla. Kata Hassan kepada Abu Hurairah, saya mohon kepadamu dengan nama Allah. Hal sami'ta Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, adakah awak ada mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Hassan, ajib an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Wahai Hassan, jawablah bagi pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya Rasulullah mendoakan beliau, ya Allah, teguhkan Hassan dengan Ruhul Qudus, merujuk kepada Jibril alaihi salatu wasallam. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na'am, ya, saya ada dengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kepadamu. Baik. Jadi macam mana tuan-tuan ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, apa sebenarnya cerita di sebalik cerita Hasan ini? Apa sebenarnya? Okey, begini. Satu ketika Umar radhiyallahu anhu, okey, itu ibu-ibu boleh lihat pada muka surat 427. Bagi siapa yang ada buku, muka surat 427, Umar radhiyallahu an melintasi masjid satu ketika, wa Hasan yunshidu. Masa itu Hasan sedang bernasyid ataupun sedang bersyair. Kuntu unshidu fihi wa fihi man huwa khairun mink. Kata Umar, dahulu
kata Hassan. Okay. Saya pernah bersyair dalam masjid ini. Ketika itu ada orang lebih baik daripada tuan. Maknanya siapa lebih baik daripada Umar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut satu riwayat lain yang saya ada baca, macam Umar tak setujulah Hassan kenapa sibuk bersyair dalam masjid. Ingat masjid ni tempat syair ke? Macam itulah lebih kurang bukan dia marah macam tu. Artinya dia marahlah Hassan kenapa bersyair dalam masjid. Maka Hassan pun jawab, saya dulu lagi pernah bernasyid pernah bersyair dalam masjid ini. Ketika itu ada seseorang lebih baik daripada tuan, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang lebih baik itu tak komen pun. Tuan pun yang komen. Summa tafata ila Abi Hurairah radhiyallahu anhu faqal anshuduka Allah azza wa jal. Maka dia pun pergi ke jumpa Abu Hurairah. Betul tak Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membenarkan saya untuk bersyair dalam masjid? Maka Abu Hurairah berkata, "Na'am, ya pernah." Hasan ni bukan orang berani pun. Bukan orang berani dalam bab perang lah. Bahkan ada cerita beliau ni pun tak terlibat dalam perang. Tapi dalam bab bersyair, menjawab Rasulullah, mana orang duk mengata Rasulullah, Rasulullah minta Hasan, jawab. Maka Hasan dah bersyair, menjawab balik, syair-syair memburukkan Nabi SAW dan orang Arab kan suka bersyair. Zaman sekarang orang suka menyanyi, ibaratnya Hasan menyanyi balik bagi membela Rasulullah SAW. Jadi bila Umar yang ditakuti oleh semua orang marah dengan Hasan, boleh Hasan lawan balik dengan Umar. Jadi orang ni ada masa memang dia tak berani dalam satu bab, tapi dalam bab yang lain jangan lawan. Dia berani juga. Ada orang dia tak kuat fizikal, dia tak berani daripada sudut nak berlawan, nak bertumbuk, bukan dia lah. Tapi dari sudut pendirian dia teguh, dia boleh lawan dengan orang, dia boleh debat dengan orang lain. Okey. Itulah kelebihan yang dimiliki oleh sahabat Nabi Hassan bin Sabit radhiyallahu anhu. Jadi ibu-ibu dan rahmatullah sekalian, sebenarnya boleh atau tidak boleh kita bersyair dalam masjid? Kerana ada hadis Nabi SAW yang melarang daripada bersyair di masjid. Okey, jom kita lihatnya. Okey, ini ibu-ibu boleh lihat pada muka surat 429 yang tulisan teks Arabik tu. Naha Rasulullah SAW an tanashudil asy'ari fil masjid. Rasulullah SAW menegah daripada bersyair dalam masjid. Okey. Jadi macam mana tu? Ada hadis larang. Tapi Hasan bin Sabit kata, boleh bernasyid bersyair dalam masjid. Maka di sini kata Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih, an yuhmal kemungkinan an-nahyu ala tanashudi asy'aril jahiliyyati wal mubtidin. Itu ibu-ibu boleh lihat pada muka surat 430. Ini saya dah laju-laju ya, minta maaf ya. Tak payahlah kita nak baca semua benda. Nanti bila nak habis dah tua semua baru habis. Saya yang dah tua ya. Itu pun kalau saya ada lagi. Baik. Jadi kalau ibu-ibu lihat pada muka surat 430, kemungkinan yang Nabi SAW larang bersyair itu, ia merujuk kepada syair jahiliyah ataupun syair yang bukan-bukan. Jadi kalau nak menyanyi, kalau duduk di masjid sibuk nak menyanyi, nak main game dan sebagainya, tak boleh. Anak-anak kita berapa ramai yang datang ke masjid, terutamanya ketika solat Jumaat, mereka sibuk bermain. Tak boleh. Sekarang ni latu-latu pula. Tengah mengajar pun bunyi latu-latu. Ya Allah, tak boleh. Mak ayah kena jagalah. Pergilah masjid, betul, bagus mak ayah suruh anak nak pergi masjid, kita support, kita sokong. Tapi kena pesan pada anak-anak, jangan main. Jangan bawa permainan. Jangan sibuk dengan game. Kalau tak nak dengar kuliah, balik rumah. Nanti pergi balik. Ataupun pergilah duduk tempat lain dengan kawan-kawan lepas solat maghrib. Nanti solat isyak datang balik. Tapi masalahnya ibu bapa tidak mengawal. Itu Kak Ana kata betul lah. Tidak ada kawalan. Kalau budak-budak yang umur 5-6 tahun, okeylah. Tapi sampaikan darjah 6, tingkatan 1, tingkatan 2 pun sibuk main, tak boleh ya, tak boleh. Baik. Kemudiannya ibu-ibu dan rahmatullah.
Maknanya syair yang dibenarkan ialah al-ma salima min zalik, syair yang memberikan manfaat, mengingatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah Azza wa Jalla semestinya, memperkenalkan keindahan Islam. Nasyid-nasyid yang ada itu boleh. Tapi kalau tiba-tiba di dalam masjid nak menasyid tentang lagu orang perempuan lah, isteri lah, sebagaimana sebahagian kumpulan nasyid, itu tak boleh, itu lara, ya. Biar nasyid yang memperkenalkan Islam, seperti contoh nasyid yang pernah didendangkan oleh kumpulan Raihan ke Iman Adalah Mutiara, kalau nak dinasyidkan dalam masjid, sambil-sambil duduk baring di masjid, sambil menyanyi lagu Iman Adalah Mutiara, insya-Allah ia dibenarkan kerana ia membawa benda yang bagus. Okey, baik. Kemudiannya penjelasan lagi, wakila al-manhi anhu ma iza kana at-tanashud ghaliban 'ala al-masjid hatta yatashaghala bihi min fih. Masalah juga ialah yang dilarang itu ialah orang yang menjadikan syair di masjid, bernasyid di masjid, bermarhaban di masjid dan sebagainya sebagai satu benda yang kebiasaan sehingga boleh mengganggu konsentrasi orang lain. Tak bolehlah sampai bawa gendang dalam masjid, duduk bernasyid dalam masjid, itu tak boleh. Kita dah macam menjadikan masjid itu sebagai tempat bersyair pula, itu tak boleh. Tapi sekadar, ya, contohnya masjid akan menganjurkan program di Ambar Ramadan. Okey, sebelum kita mendengar forum bulan Ramadan, kita dengar dulu persembahan nasyid daripada anak-anak kita. Okey, boleh. Sebab ia jarang berlaku. Berapa kali je dalam 6 bulan sekali, mungkin 7 bulan sekali. Tapi kalau sibuk, sampai bawa gendang lah, sampai sebagainya, itu tak boleh. Sekadar nasyid biasa, tanpa ada gendang, insya-Allah dibenarkan. Tapi kalau kita dah ada satu pot kita, ada satu tempat kita, di situlah kita bernasyid, di situlah kita bermarhaban, di situlah kita apa-apalah, qasidah, tak boleh. Itu sudah mula berlebihan dan menghilangkan fungsi masjid yang sebenarnya untuk bertasbih, membaca Al-Quran. Itu yang lebih utama. Manakala yang syair nasyid itu hanya sampingan sahaja. Baik. Ibu-ibu dirahmati Allah, kita teruskan lagi. Sebelum kita teruskan ini, ada apa-apa perbincangan, boleh kita buka walaupun tidak ada kaitan dengan apa yang saya bentangkan. Ustaz, ada kan hadis yang larangan bergurau dengan benda tajam? Kau rasa macam dalam Riyadhus Shalihin ada Ustaz baca? Ada dalam Bukhari ada, dalam Adabul Mufrad Bukhari pun ada. Tak boleh bergurau dengan benda yang tajam, termasuk tak boleh bergurau dengan benda yang mengambil tongkat orang, contohnya tongkat ini sumber untuk dia berjalan, apalagi kalau kereta, ya, orang buat prank sampai cat kereta orang dan sebagainya, tak boleh. Benda tu tak boleh. Kerana benda tu menyakiti hati orang. Okay, baik. Tu akak Ana nak tanya apa? Anak akak tanya. Tanya apa Ustaz? Ni anak. Kalau nasyid dalam masjid tak boleh ke? Macam saya sebut tadi lah, Kak. Okay. Kalau sekadar boleh. Bawa gendang apa tak boleh. Nasyid tu suara tanpa iringi muzik, itu sebaik-baiknya. Memang kita kena elak muzik kerana ia berlebih-lebihan. Tapi mungkin ada ulama kata boleh iringan muzik, mungkin ada. Tapi lebih warak kalau kita meninggalkannya kerana ia boleh melalaikan. Kalau dalam dewan solat, walaupun forum ada senda gurau penceramah, senda gurau ketawa-ketawa, okey, tak ada masalah. Bagaimana gurau senda itu gurau senda yang tidak melagakkan, ya. Tapi bila gurau senda tu lara, itu yang masalah. Dan benda ni kalau saya boleh sembang kita boleh sembang dalam jumlah yang kecil, kita boleh bawa cerita satu-satu secara khusus, macam mana. Tapi ini kelas terbuka, saya tak boleh ceritalah secara terperinci. Tapi kalau kita bergurau sampai, contoh dengan minta maaf, melibatkan hubungan suami isteri dan sebagainya, tak boleh. Bukan melibatkan hubungan suami isteri yang luaran tu. Saya harap ibu faham dan ya. Itu tak boleh. Tapi memang ada ustaz yang suka bergurau dengan benda-benda yang demikian.
Ia menghilangkan fungsi sebenar kita untuk zikrullah. Tapi Kak Lina, barakallahu fikum, kalau kita bergurau dan bergurau itu, bergurau benda yang sekadar mencetuskan semangat untuk kita dengar lagi, hilang mengantuk, ya, untuk hilang mengantuk. Ataupun bergurau itu supaya kita boleh mesra antara satu sama lain. Bergurau itu ada semangatnya, motivasinya. Itu dibolehkan. Tapi bila bergurau melibatkan suami isteri, ya, kalau kita buka YouTube tu, kalau ustaz tersebut sekian-sekian tu, memang banyak soalan yang bukan-bukan diajukan pada dia dan dia layan. Sepatutnya bagi seorang ustaz, kita kena elakkan untuk membincangkan benda-benda yang sedemikian rupa, dia tak boleh guna alasan. Orang tanya, saya wajib jawab. Tak ada. Tak ada alasan macam tu. Kalau orang tanya soalan bukan-bukan, kena reject. Nanti orang pun suka lagi, tanya lagi. Dengan anak kecil pun ada yang disebutkan, na'udzubillah min zalik. Cukup memalukan, ya, cukup memalukan. Sebab itu kalau bila saya bincang kat Syida, macam mana ni nak bincang tajuk bab mandi darah haid. Satu, bukan kepakaran saya memang tak pandai, saya kena ustazah. Dan benda tu tak sesuai kerana saya lelaki, ibu-ibu jantina lain. Dan kalau ibu-ibu perasan pun saya akan skip tajuk-tajuk yang boleh menyentuh soal terlalu peribadi. Saya skip. Kalau bincang pun kita bincang luaran je, sekadar nak tahu ilmu hadis itu sahaja. Kita takkan pergi ke dalam. Kerana ke dalam itu dia sesuai dengan jantina masing-masing. Itulah yang penting, ya, ibu-ibu sekalian. Barakallahu fikum. Kak Ina di Mekah atau di Madinah sekarang? Madinah. Masih di Mekah, Ustaz. Lepas ni baru pergi Madinah. InsyaAllah besok ke Madinah. Berapa hari dah kat Mekah Kak Dina ni? Hari ni hari ke-6, Ustaz. Esok 7 hari lah. Oh, hari ke-6. Saya rasa macam dah sebulan dah Kak Dina duduk Mekah. Sebab dah pergi Madinah dulu. Lepas tu pergi Mekah, sekarang pergi Madinah balik. Oh, macam tu. Ada juga macam tu, Mekah, Madinah. Kita buat dia, Ustaz. Boleh lah, Ustaz. Kita buat dia, Ustaz. Jawapan Kak Dina memang best lah, kita buat dia kan. Apa heran ni? Okay, makna perjalanan itu menjadi oleh Kak Dina. Barakallah. DIY ini. Lepas ini saya cadang Kak Dina tak jauh lah. Berhenti kerja, suami dan abang pun berhenti kerja, buat DIY umrah. Kita pergi ramai-ramai. Pencen nanti insyaAllah, Ustaz. Pencen nanti, barakallah. InsyaAllah akan pergi ke menyusul sirah Nabi Musa di Al-Haqil dan pergi Tabuk, Ustaz. Masya Allah. Tengok kawasan Perang Tabuk dan sebagainya lah, insyaAllah. Lepas ni kita panggil Ustazah Harlina, insyaAllah. Allah. Mutawifah. Masya Allah. Terima kasih Kak Dina. Baik. Ada lagi soalan lain? Boleh? Kalau soalan ni soalan bukan. Assalamualaikum. Okey. Ibu Ustaz, saya nak tanya tentang hadis di mana Fatimah kata Nabi bertadarus dengan Jibril sekali setiap tahun dan yang akhirnya 2 kali setahun. Tapi hadis ni saya tak jumpa hadis yang menyebutkan bahawa tadarus ni dilakukan pada bulan Ramadan. Hadis berkenaan dengan tadarus Nabi SAW dengan Jibril pada bulan Ramadan tu sekali, dalam bulan Ramadan tu habis sekali, dan pada akhir kematian Nabi itu 2 kali Nabi khatam dengan Jibril alaihissalam. Itu hadis yang sahih. Sebab saya cek dalam tu dia tak sebut pun bahawa dia dilakukan pada bulan Ramadan. Sebab kalau nak ikut tarikh Ramadan dengan akhir kewafatan Nabi pun jarak dia jauh. Takkan tak ada tadarus sebab ayat Quran dah habis diturunkan kan. Tu saya muskil tentang tadarus tu dilakukan pada bulan Ramadan. Okey, saya faham soalan Ibu. Sekejap ya, Ibu. Ya.
Ibu-ibu bagi saya masa sekejap ya. Saya nak cari jawapan untuk Ibu Balkis. Okey, yang ni Ibu ya, saya kongsikan dulu. Kita tengok. Mungkin saya ada kesilapan. Hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas ataupun di sini kita ambil yang Jibril Bukhari punya. Wa kana ajwadu, Rasulullah akan menjadi orang lebih pemurah dalam bulan Ramadan apabila baginda yalqahu Jibril, bertemu dengan Jibril. Wa kana Jibrilu alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Jibril datang jumpa dengan Nabi SAW pada setiap malam bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran, maka mereka pun tadarus Al-Quran. Rasulullah baca, Jibril pun betulkan. Ini disebutkan anna Jibril alaihi salam kana yu'ariduhu sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Jibril yang membentangkan bacaan Al-Quran pada Nabi, Nabi pun baca, ya. Baik, dan ada riwayat lain yang mana cerita perbualan antara Nabi dengan Fatimah radhiyallahu anha, yang mana Nabi sebut pada bulan Ramadan yang lepas Jibril alaihi salam telah bertemu dengan bapa 2 kali. Macam mana ya? Kita nak tengok balik. Kita tengok balik mana ni. Ni. Tapi nak cari yang ada baris. Jibril alaihi salam, ambil Bukhari lah. Satu hari Fatimah datang ke rumah Nabi SAW. Masa tu Nabi sakit. Tamshi ka'anna mishyataha masyun Nabi SAW. Lenggang-lengkuk jalan Fatimah tu, cara Fatimah berjalan tu sebiji cara jalan Nabi SAW. Baik. Ada pun hadis Kak Syida kongsikan ya. Lalu kata Nabi, marhaban bibnati. Selamat datang wahai anakku. Kemudiannya dia pun duduk, Nabi minta dia duduk di sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Kemudian Nabi pun bisik kepada Fatimah. Maka Fatimah pun bakat menangis. Maka Rasulullah tanya, fakultu, ini cerita daripada Aisyah ya. Aisyah. Fakultu laha lima tabakin. Okey. Fakultu laha lima tabakin. Aisyah radhiyallahu anha tertanya-tanya kenapa dia menangis. Kemudian Rasulullah pun bisik lagi, dia ketawa. Fadhahikat, dia ketawa. Maka fakultu, kata Ummul Mukminin Aisyah, saya tak pernah tengok dia kal yaumi farahan aqrab bin huznin, orang yang gembira sedangkan dia baru je sedih. Tadi menangis bukan main lagi, dan dia tiba-tiba je ketawa pula. Saya tak pernah tengok orang macam ni. Lalu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pun tanya Fatimah, apa sebenarnya lepas kewafatan Nabi lah, apa sebenarnya yang dibisikkan oleh ayahanda sampaikan Fatimah ni awalnya menangis, kemudiannya gelap bukan main lagi. Maka kata Fatimah, asarra ilayya, Nabi bisik pada saya, inna Jibril alaihi salam, Jibril telah membentangkan Al-Quran kepada saya pada setiap tahun sekali je. Dan pada tahun ini sebanyak 2 kali. Okey, maknanya yang hujung tu Ibu Balkis, dia tak disebutkan pula dalam bulan Ramadan. Okey, dia tak sebut dalam bulan Ramadan. Wala urahu illa hadara ajali. Dan saya tidak melihat melainkan ini tanda kematian saya, kata Fatimah. Ini tanda kematian Abah. Itu kata Nabi SAW. Jadi Ibu Balkis, kita di sini kita faham 2 isu ya. Isu yang pertama, Jibril tadarus Al-Quran dengan Nabi pada setiap malam Ramadan. Itu betul ke? Ya, betul. Pada setiap malam Ramadan, mereka tadarus Al-Quran. Dan masa tu Al-Quran akan belum habis 30 juzuk. Betul.
Memang tak habis 30 juzuk lagi pun. Maknanya Nabi SAW tadarus mana-mana ayat yang diturunkan pada masa tersebut, yang mungkin pada akhir kehidupan Nabi itu dah hampir semua dah lah. 2-3 tahun sebelum kewafatan Nabi itu dah berapa puluh juzuk dah Al-Quran yang diturunkan. Baik. Cuma pada tahun terakhir kematian Nabi SAW, 2 kali Jibril datang. Dan pastilah salah satunya dalam bulan Ramadan. Satu lagi tu pada bulan mana, wallahualam. Ayat ni memang Jibril datang, Jibril baca Quran sepenuhnya kepada Nabi SAW dan Nabi pun follow pengajian daripada Jibril. Dan masa itulah Jibril juga mengajarkan ilmu qiraat kepada Nabi SAW lalu disampaikan kepada sahabat yang lain. Wallahualam. Boleh Ibu Balqis atau saya tersilap memahami maksud Ibu? Jazakumullah. Mungkin betul lah tu yang kedua tu bukan bulan Ramadan. Dia umum. Baik. Okey, terima kasih. Barakallahu fikum. Baik, ada soalan lain? Ustaz nak tanya kata tentang tarawih kan, yang qiyam Ramadan tu, ada orang tanya kalau kita macam kata anak kecil kan, jadi lepas Isya tu tak sempat nak tarawih, tapi dia witir dulu. Dia lepas solat Isya dia witir dulu, kemudian dia bangun macam 3-4 pagi, lepas tu baru dia bangun, dia lakukan tarawih. Tapi yang tu kita tak panggil tarawih kan Ustaz, kita panggil qiyam Ramadan je ke macam mana? Boleh kan? Oh, saya faham. Yang tu Kak Liza kena tengok Telegram yang baru saya tulis tadi. Kak Liza ada kan dalam Telegram kan? Ada. Oh, baru Ustaz baru tulis ke? Baru tulis pagi tadi. Oh, okey, tak tengok lagi, nanti Kak tengok. Yang mana kata Imam Nawawi rahmatullahi alaih, ulama-ulama kami mazhab Syafi'i antaranya Al-Baghawi menyatakan waktu solat tarawih ni bermula selepas Isya sampailah sebelum subuh. Wa yamtaddu ila tulu'il fajr. Dan waktu itu berterusan sampailah sebelum subuh. Bermakna kalau ada orang yang dia penat, dia pun nak kena urus, ni ada pun. Siapa ni yang share ni? Biasanya Puan Syairah kan? Tak ada dah, hilang. Ni ada. Itulah Puan Syairah message share ni. Waktu solat tarawih masuk apabila selesai solat Isya. Satu, kalaulah kita jamak solat bagi orang yang dia musafir balik kampung ke sebagai contoh. Jadi dia dah jamak takdim, maghrib dan Isya selesai pada pukul 8 malam. Boleh tak dia nak solat tarawih pada pukul 8 malam sebelum masuk Isya? Dan boleh tak ada solat tu tengok-tengok habis sebelum masuknya Isya? Jawapannya boleh. Kerana katanya selesai bil faraghi min salatil Isya. Cuba ibu lihat di ruangan chatnya. Boleh solat tarawih apabila selesai solat Isya. Tidak semestinya masuk waktu solat Isya. Dan berkekalan sampailah terbitnya fajar. Jadi kalau dia penat hari tu, dia pun lepas solat Isya, dia solat ba'da Isya, tak boleh tinggal lah. Kemudian dia solat witir terus. Kerana khawatir tak sempat. Tengok-tengok dia mampu bangun pada pukul 4 pagi. Maka boleh tak dia nak solat tarawih pada pukul 4 pagi? Jawabnya, ya boleh. Itu dinamakan salatut tarawih. Adapun berkenaan dengan isu yang Kak Liza sebutkan juga, adakah ia dinamakan qiyamul lail? Jadi sebenarnya ulama pun dia berbeza pendapat dalam menentukan adakah solat tarawih ni dipanggil sebagai solat tahajud ataupun bukan solat tahajud. Dia qiyamul lail ni nama umum. Apa sahaja ibadah pada waktu malam bermula maghrib, sama ada namanya solat maghrib, qabliyah, ba'diyah maghrib, solat sunat sebelum maghrib, baca Quran, majlis ilmu, belajar ataupun apa-apa yang benda baik itu semua dipanggil sebagai qiyamul lail, ya. Solat Isya itu qiyamul lail, solat tahajud itu qiyamul lail. Cuma kalau kita sebut solat qiyamul lail biasanya dipahami sebagai solat tahajud. Okey. Maka perbahasannya solat tarawih ni dia dikira sebagai solat tahajud ke ataupun tidak dikira sebagai solat tahajud, maka ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama menyatakan solat tarawih berbeza dengan solat tahajud. Okay, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua pula menyatakan solat tarawih ni solat tahajud lah. Cuma solat tahajud ni dia ada kategori boleh buat awal malam, pertengahan malam, pada akhir malam. Dan dalam bulan Ramadan, tuntutan untuk mengerjakan solat tahajud itu, satu, diberikan penekanan yang lebih. Yang kedua ialah
dia ada galakan untuk dikerjakan secara berjemaah, sebagaimana witir dalam bulan Ramadan pun dianjurkan untuk dikerjakan secara berjemaah bagi masyarakat awam. Bagi ahli ibadah, dia ada perbahasan lain pula. Bagi masyarakat awam, salatul tahajud dan juga salatul witir elok dikerjakan secara berjemaah. Oleh kerana ada perbezaan sedikit, maka solat dia bukan ada perbezaan sedikit, ada penekanan dalam bulan Ramadan, maka solat itu dia nampak gaya macam berbeza. Sebenarnya dia solat yang sama. Dia dinamakan sebagai solat qiyam Ramadan. Lama-lama barulah orang memanggilnya sebagai solat tarawih kerana rehat pada setiap kali selepas 4 rakaat. Wallahualam. Ustaz, nak tanya, okey, contohlah kan kita solat isyak, lepas tu kita cuba buat juga 4 rakaat tarawih, lepas tu kita boleh buat witir tak waktu tu? Lepas tu sambung balik bila bangun nanti buat 4 rakaat tarawih saja. Boleh, sebenarnya boleh. Witir Cuma tengah-tengah dia, tu boleh. boleh sudut hukum, tapi macam ni lah, dia kurang cantik lah. Sebab witir ni sebenarnya elok pada akhir malam. Tapi kita, masa tu kita penat, cerita kita penat ni. Ini bukan cerita dalam keadaan biasa. Kita penat, mungkin kita pun musafir, tak haraplah kita mungkin nak solat 8 rakaat, campur dengan orang macam Puan Syahira dan beberapa orang anak kecil lagi. Maka dalam bab ini, kita mampu solat 4 rakaat je. Ataupun 6 rakaat je mampu. Kita pun nak solat witir. Nanti bangun baru kita nak tambah. Boleh. InsyaAllah boleh. Sebab tidak ada satu pun syarat dalam perbahasan salatul tarawih tidak boleh dipisahkan dengan salatul witir. Tidak ada. Cuma dianjurkan witir itu sebagai khitam, sebagai penutup. Wallahualam. Ustaz, ada lagi soalan. Kan kalau kita solat tarawih bersama imam sampai selesai witir, kita dapat pahala seperti qiyamul lail sepanjang malam. Bagi macam kalau kami lah perempuan ni, kadang-kadang kan tak pergi masjid Ustaz sebab cadang nak baca Quran besar tu, nak sambil tarawih sendiri. Okey. Jadi tak dapat, sebenarnya kan Ustaz kita dah tak bersama dengan imam, jadi tak dapatlah pahala solat sepanjang malam tu. Tapi nanti akan bangunlah waktu sahur tu, memang bangun awal lah untuk kita tahajud semua. Jadi macam mana? Mana lebih afdal sebenarnya Ustaz? Sekejap ya, Kak. Ya soalan Kak ni. Sebab dah nak masuk Ramadan, banyak nak tanya. Sepatutnya kita boleh buat satu perbincangan khas pengurusan solat tarawih dalam persediaan Ramadan kan. Minggu depan sempat lagi Ustaz. Bincang. InsyaAllah. Tapi kita jawab dulu dah ni. Kot tak sempat masa mati pula nanti, rugi kita kan. Okey, saya nak tunjukkan pada tuan-tuan sekalian, ibu-ibu sekalian, beberapa fatwa ulama macam mana sebenarnya. Okay. Okey, cuba kita lihat sama-sama. Kita lihat sama-sama ya. Macam mana fatwa ulama tentang wanita solat tarawih di masjid dahulu. Okey. Hukum solat tarawih bagi wanita sunnatul muakkadah wa yabqa al-afdal fi haqqin nisa qiyamul lail fi buyutihinna. Yang afdal bagi wanita ialah solatnya di rumah. Okey. Tapi tidak boleh dihalang ke masjid. Itu kelebihan wanita. Lelaki kena solat di masjid. Boleh solat di rumah bila terdesak, ataupun bila mengantuk sangat-sangat, ataupun bila kepenatan, ataupun bila terlepas. Tapi wanita paling baik solat di rumah, tapi boleh pergi masjid. Jadi wanita ni dah ada hukum yang sangat lembut dalam bab ini ya. Pernah ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz tentang solat tarawih, adakah wanita ni di masjid ataupun macam mana? Kalau solat di rumah tu adakah ia menafikan kelebihan? Okey. Hadis menyatakan bahawasanya wanita solat di rumah merangkum lebih baik daripada di masjid merangkumi solat tarawih. Okey, satu.
Jadi terfaham fatwa yang pertama ialah wanita elok solat di rumah. Tapi boleh pergi ke masjid dalam kes solat tarawih. Sekarang ni tengok yang lain pula. Yang lain pula kata Syekh bin Baz fa indal asal fi salatil mar'ati anna baitaha afdal laha. Solat di rumah lebih baik. Yang ketiga, fatwa ini dari sudut yang afdalnya amma anil afdaliyah, adapun dalam bab afdal maka tidak syak lagi bahawa solat tarawih di rumah itu lebih afdal bagi wanita. Okey. Selesai. Tengok lagi bagaimana ulasan daripada Syekh bin Utsaimin. Syekh bin Utsaimin kata innal afdal lil mar'ati an tusalli fi baitiha. Elok solat di rumah. Ini pula adapun wanita hadir solat di masjid itu boleh, fajaiz, tidak ada masalah bagaimana selamat ya. Tapi yajibu okey sorry. Mustahabu ini bukan. Ini Qaradawi ni saya tak tahu dia ada bincang tak bincang soal mana lebih afdal. Ini kata Qaradawi, Syekh Al-Qaradawi. Beliau sebut bahawasanya salat tarawih tidak wajib ke atas wanita dan juga lelaki, ia sunat. Okey, sekian. Kemudiannya ini merangkumi hukumnya tentang lelaki dan wanita kecuali wanita solat di rumah lebih afdal berbanding solat di masjid. Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahmatullahi alaih pun kata demikian. Ya, kata demikian. Eloknya solat di rumah kecuali kalau kita pergi masjid tu kita dapat beberapa kebaikan seperti majlis ilmu dan sebagainya. Maka di sini menjawab soalan Kak Liza, bererti tak timbullah isu akak nak kena kejar siapa yang solat bersama dengan imam sampai dah selesai, maka dicatat baginya pahala qiyamul lail sepanjang malam. Tak timbullah isu kalau kita solat berjemaah isyak, maka kita umpama kerjakan qiyamul lail separuh malam yang pertama, kemudiannya solat subuh berjemaah pula, kita dapat qiyamul lail separuh malam yang kedua. Tak timbul dalam isu siapa yang solat berjemaah maka dapat pahala 27 darajah. Kerana sebagaimana yang kita bahas selama ini, dalam bab solat wanita telah diberikan keistimewaan oleh Allah Azza wa Jalla. Selain ada hari-hari cuti daripada solat, wanita juga mendapat pahala yang sama dengan lelaki tanpa perlu bersusah payah. Dulu kat rumah solat zuhur, lelaki kena pergi ke masjid. Ingat senang ke nak pergi masjid ibu-ibu sekalian? Bukan senang, kena berjuang lawan syaitan ni. Tapi ibu-ibu solat kat rumah, dapat pahala banyak juga. Yang penting, redha dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Tapi ibu-ibu rasa nak pergi masjid, boleh pergi masjid. Tidak ada masalah, tak ada orang halang. Okey, jadi di sini tak timbul dah isu akan nak kerja benda-benda tu. Kerana semua itu telah diberikan kepada kaum wanita sebagai satu perhormatan daripada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, lega dengan Ustaz. Memang duk buat macam tu kat rumah, cuma bila baca tu maknanya dia hadis tu lebih kepada untuk orang lelaki lah, sebab kelebihan orang perempuan tu Allah bagi dalam bentuk yang macam lain kan Ustaz? Betul. Ustaz, ada lagi satu soalan nak tanya sebab kau ni ada juga perangai kalau macam tengah kelas kan kau takut tertinggal kuliah tu. Jadi kadang-kadang kau nak masuk bilik air kan kau letak dekat tepi mesin basuh ke apa, tapi kau dengar dalam toilet tu kau dengar. Makruh ke hukum Ustaz? Nak tanya. Masya Allah. Wujud juga manusia akan sampai zaman ni. Ada, bukan kau seorang ada lagi yang perangai macam ni kat kami, jadi tertanya-tanya, makruh ke tak? Tapi kita tak zikir apa lah dalam toilet tu. Saya rasa sama. Saya pun sama. Kak Ana pun sama, Masya Allah. Mak macam tu. Dalam kami berkata-kata Ustaz, kalau nak masak kat dapur pun bawa telefon dia letak kat biji lah, macam-macam. Janji tak tertinggal lah. Macam tu. Bagus, boleh tak ada masalah. Yang penting jangan masuk dalam toilet je. Okay, tak awak masuk toilet, telefon tu memang ada di luar lah. Kami je lah. Tak ada masalah. Bukan makruh ke apa lah Ustaz? Tak ada masalah pun. Alhamdulillah. Saya pula perangai mendengar kuliah ni, tapi bukan yang live lah. Live ni biasa saya tak dapat nak follow. Rakaman, saya suka dengar dalam dua keadaan.
memandu kereta dengan iron baju. Kadang-kadang saya saja iron baju banyak-banyak, dekat dengan 40 minit ke sejam ke untuk dengar kuliah sebenarnya. Jadi saya dah habiskan daurah-daurah yang 3 jam, 4 jam, 5 jam. Hasil daripada itulah bawa kereta, iron baju. Banyak daurah dah saya habiskan, alhamdulillah. Rasanya daurah tentang salat Dr. Ruzaimi itu pun 4-5 jam pun saya habiskan dalam 2-3 kali dengar lah. Dah lama-lama tu kan. Alhamdulillah, daurah hadis, 2-3 daurah hadis dah saya dah habis. Dengan cara macam tu, alhamdulillah. Kita ada cara kita masing-masing kan. Bila saya duduk kat rumah macam ni, saya payah dah. Sambil buat kerja pun saya dengar juga kadang-kadang. Baik. Soalan Kak Ana, solat witir ada berapa rakaat? Kemarin kawan akak bagi tahu akak salat salah, dia bagi tahu salat witir 5 rakaat, 3 rakaat. Apa tu? Semua sekali 8 rakaat? Solat macam mana tu Kak Ana? Tu tengok tu tadi campur 3 campur 5 tu lah Ustaz jadi 8. Kak Ana buat solat witir 3 rakaat macam biasa. Tapi dia kata salah. Dia cakap 5 dengan 3. Jadi Kak Ana kata kalau 5 dengan 3 dah 8 rakaat lah. Jadi benda tu dah jadi genap kan. Jadi Apa kita maksud pun 5 dah dan 3, jadi Kak? Saya nak puas-puas faham. dah. Apa maksud 5 dan 3? Maksudnya dia kata Kak Ana buat 3 rakaat tu salah. Dia kata kena buat 5 rakaat. Lepas tu tambah lagi 3 rakaat. Lepas tu Kak Ana Mula-mula cakap buat 5 rakaat, lepas tu buat 3 rakaat. lepas tu Kak Ana cakap macam gitu dah 8 rakaat. Lepas tu Hmm. kita pun dah jadi macam aku ni yang salah ke dia yang salah, jadi dah macam confused dah pula. Saya rasa dia silap faham tu. Saya pun dah jumpa beberapa orang, dia kata macam ni, mengikut ustaz tu ajar macam ni. Saya jadi confused, betul ke ada ustaz yang mengajar macam ni? Tapi ada 2-3 kali saya dapat cam bahawasanya dia silap faham dengan apa yang ustaz itu maksudkan. Sebagaimana saya pun ada orang silap faham dengan apa yang saya maksudkan. Orang lain dah faham okey je, tapi ada seorang terlepas, dia faham cara lain. Itu bila masa dah aku sebut macam ni, aku buat contoh tu adalah, tapi taklah sebut macam tu. Jadi saya rasa dia salah faham. Mungkin ustaz tu sebut solat witir ni nak buat 3 rakaat pun boleh, nak buat 5 rakaat pun boleh. Tiba-tiba dia fikirnya kena buat 5 dan 3 pula. Boleh jadi begitu Kak Ana, saya rasa dia silap faham. Jadi cara yang Kak Ana buat tu betul lah. Paling kurang 1 rakaat ataupun kalau boleh 3 rakaat. Kalau boleh 5 rakaat, paling tinggi 11 rakaat. Wallahualam. Assalamualaikum Ustaz. Salam Kak Nina. Ustaz nak tanya, Mm-mm. kalau kita baca Quran kita baca Quran lepas subuh tu, katalah kita nak habiskan 1 juzuk tilawah. Lepas tu lepas habis baca Quran tu kita dah okey dah boleh solat kan. Lepas tu kita tak baca zikir pagi. Mana lebih better Ustaz? Sebab kadang-kadang tu memang tak sempat kan. Macam kita selalu lepas solat subuh zikir-zikir, baca zikir pagi. Sebab kita rasa macam okey lah dan zikir pagi tu ada Quran. Tapi mungkin sekarang ni macam nak prepare untuk Ramadan, Rejab, Syaban, Ramadan tu banyak-banyak kan baca Quran. Okey, saya faham Kak. Tertinggal lah zikir pagi tu. Mana? Okey Kak, saya faham. Dia begini, asasnya dulu antara zikir pagi dengan membaca Al-Quran. Asas yang pertama ialah zikir pagi diutamakan selepas solat subuh dibandingkan dengan bacaan Al-Quran. Okey. Kerana itulah yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tapi yang kedua, sebenarnya zikir pagi itu pun taklah terlalu banyak. So, ada yang berat-berat ya Kak Nina? Saya rasa tak banyak sangat zikir pagi ni. Saya selalu baca berat juga Ustaz sebab dia ada Subhanallah yang azim tu dah 100 kali. Lepas tu dia saya faham. Kalau macam subhanallah bihamdihi 100 kali tu Kak. Lepas tu apa dia la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir tu pun 100 kali. So, jadi lama lah kalau zikir pagi tu jadi lama. Lepas tu selalu akak dengan keluarga akan campur dengan awal akhir kafi juga. Jadi dia akan jadi panjang. Okey, saya faham. Okey, satunya kita nak kena clarify dulu. Zikir pagi dan zikir petang.
Contohnya macam subhanallah wa bihamdihi 100 kali untuk menjadi modal pengampunan dosa-dosa walau sebanyak buih di lautan. Ya, 100 kali itu. Seingat saya tidak ada hadis Nabi SAW menyatakan dibaca dalam zikir pagi. Tapi Nabi sebut baca pada setiap hari. Okay, kita cuba lihat hadis dia. Subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah. Mi'ata marrah. Takut saya silap Kak, takut betul apa yang Kak sebut kan. Okey, betul yang Kak Lina sebut ni. Betul Kak Lina sebut. Kena baca pagi Bahawasanya sekali yang asal sekali kan Ustaz baru dapat dia punya fadilat tu. Okey, sebab gini ya. Nabi sebut dalam riwayat Muslim, sesiapa yang membaca pada waktu pagi dan juga petang subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka tidak ada siapa pun yang datang dengan pahala melebihi pahalanya, kecuali orang yang membaca lebih daripada itu. Okey. Maknanya betul lah ia zikir pagi dan zikir petang ya. Yang saya baca sama ni yang lain lah. Mi'ata marrah diampuni dosa walau sebanyak buih di lautan tu kat mana ya? Okey. Okey, ada hadis yang lain pula. Siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi pada setiap hari, diampuni dosa walau sebanyak buih di lautan. Itu hadis Bukhari. Rupanya betul apa yang Kak Lina sebut. Saya terlepas tentang hadis itu. Siapa yang baca 100 kali pagi, 100 kali petang, maka dia tak ada orang boleh lawan pahala dia kecuali orang yang baca lebih. Okey. Jadi betul lah apa yang Kak Lina sebut, zikir pagi itu berat. Dan kalau kita lihat hadis Nasa'i sebagai contoh, benda yang sukar untuk kita amalkan, saya hanya bawa perbincangan sahaja. Baca subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali, dan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis 100 kali. Itu semua sebelum subuh. Kalau subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu agak ringan. Tapi yang tentang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu, kalau 100 kali dia lebih kurang dalam 20 ke 25 minit. Jadi agak panjang lah. Kalau sebelum subuh tu memang kena spend masa dalam 40 minit sahaja untuk menamatkan kesemuanya. 30 ke 40 minit lah. Jadi okey, saya setuju apa yang Kak Lina sebut memang sangat berat. Tapi sekarang ni dia ada satu lagi kenapa kita membaca Al-Quran dan kita meninggalkan zikir. Kalau saya baca Quran dulu kadang-kadang dan saya kemudiankan zikir kerana Al-Quran ni dia kena buka mushaf. Kita kena buka, kita kena baca, berbeza dengan zikir ni semuanya dalam ingatan kita dan kita boleh baca sambil berjalan, sambil buat kerja atau sambil memandu. Okey. Jadi kalaulah dengan itu alasannya, maka kita pegang dengan satu kaedah, la yudraku kulluh, la yusraku kulluh. Kalau kita tak mampu buat semua, kita jangan tinggal semua. Okey. Dalam kes yang Kak Lina sebutkan ini, saya nak bawakan kaedah itu daripada aspek, kalau kita tak mampu amalkan yang paling afdal, kita amalkan yang kurang afdal. Iaitu kita zikir ringkas sahaja pada waktu subuh, kemudian kita baca Quran, sebab kita target nak baca Quran sebanyaknya dalam bulan Ramadan. Kita pun baca dah 1 juzuk macam Kak Lina cadangkan tadi. Kemudiannya sambil buat kerja ke ataupun sambil berbaring ke, kalau kepenatan, sambil lipat baju ke, kita berzikir mana-mana kita boleh. Jadi memang kita tidak ambil yang afdal, tapi sekurang-kurangnya kita tidak meninggalkan amalan itu terus. Wallahualam, itulah yang saya boleh komen Kak Dina, tanpa menafikannya yang paling afdal ialah zikir pagi dahulu. Kalau Kak Liza akan buat, Kak Liza tak akan baca lagi yang 100 kali tu. Baca yang lain-lain semua tu dalam tempoh 15 minit macam tu je. Sebab dah hafal, dia jadi cepat. Dia cepat. Yang zikir subhanallah wa bihamdi semua yang 1 kali apa semua tu akan macam selepas tu waktu lain. Macam sebelum tunggu waktu kelas. Waktu tak akan buat macam tu lah. Sebab kalau tidak lama kita nak duduk, lagi banyak kerja lain kan. Ada nak buat kerja lain. Jadi Kak Liza akan buat macam tu lah. Kalau Kak Liza lah, Kak Liza buat macam tu. Kak Liza hafal yang lain tu, Kak Liza hafal. Kak Liza baca tu dalam 15 minit habis lah. Cepat je baca yang tu. Okey Kak. Selalu pun
selalu pun saya tak ada, saya selalu buat pagi semenjak rejab ni, buat dengan kawan-kawan rapat ni, buat baca Quran 1 juzuk 1 hari. Kalunya kami akan buat pada pukul 5:30 macam tu lah. Cuma 5:30 sampai subuh tu kita akan cuba baca lebih kurang 3-4 juzuk. Lepas tu kita habiskan selepas solat subuh. Sekarang ni subuh macam lewat kan. So yang kawan-kawan yang kerja tu dia macam kalau kita baca Quran ni tak sempat lah Kak Zainal nak buat zikir pagi kan. So macam tak apalah cakap dengan dia. Sebab akak pegang macam ni, akak punya pegangan macam salah. Kata bacaan Quran subuh tu didengar oleh malaikat. Jadi akak macam baca Quran tu lebih afdal sebab zikir-zikir ni tak tahu Ustaz sebut tadi baca zikir pagi tu lebih afdal kan. Akak faham kerana baca Quran tu lebih afdal. Salah lah pula. Baca Quran yang disaksikan oleh malaikat tu dalam surah Al-Isra, inna Quran al-fajri kana mashhuda, itu solat subuh. Oh, dalam solat Dia solat subuh. Cuma solat subuh tu dipanggil solat Quranul Fajr kerana kita digalakkan untuk memperbanyakkan bacaan Al-Quran pada masa tu. Okay lah, nanti kita adjust balik lah ni. Tak apa. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Tapi saya sendiri pun kat lidah macam tu lah. Zikir kita ingat, kita boleh buat bila-bila. Saya pun memang utamakan Quran dulu kerana saya tak mampu mengambil yang afdal. Baik. Kemudiannya, soalan daripada Puan Zaleha, bolehkah share hadis ataupun ayat Quran yang mewajibkan lelaki solat di masjid? Dia dalam bab wajib tak wajib ni, dia ada khilaf kalangan ulama dalam memahami hadis Nabi SAW. Antara hadis yang berat sikit, yang ulama kata tu yang Nabi nak bakar rumah tu. Nabi nak bakar rumah mana-mana orang yang tidak pergi solat jemaah. Bagi Imam Syafi'i, beliau tak faham hadis tu secara umum. Beliau menyatakan yang Nabi nak bakar rumah tu rumah orang munafik. Penipu ni. Okey. Bukannya rumah orang Islam. Mustahil lah Nabi nak bakar rumah orang Islam. Okey. Dan Nabi pun tak bakar pun rumah orang munafik. Itu sebagai satu ancaman daripada Nabi SAW. Okey, baik. Jadi dia khilaf kalangan ulama. Kebanyakan ulama kata tak wajib. Cuma amat digalakkan dan ulama sangat tidak suka kepada lelaki yang tidak pergi solat di masjid tanpa alasan. Ya, tanpa alasan. Baik. Soalan daripada Kak Ina berkenaan dengan satu seminar, okey, tarawih ganti dengan solat qada. Boleh tak kalau saya nak betulkan balik ataupun saya luruskan balik ulasan saya dulu? Pertamanya memang betul. Asasnya bagi sesiapa, ada ulama kata, bagi sesiapa yang memang banyak tinggal solat fardu dahulu dan dia wajib qada, dia tak boleh solat sunat, melainkan solat sunat subuh, solat sunat witir sahaja yang diberikan kelonggaran, termasuk solat jenazah. Solat yang lain semua dia tidak diberikan penghormatan untuk dikerjakan kerana dia kena bayar hutang dulu dengan Allah. Solat qada. Okey. Tapi rupanya ada satu pendapat yang lebih sederhana dan lunak untuk kita amalkan, iaitu cadangan daripada Ad-Dusuki ulama Maliki. Bagi siapa yang banyak tinggal solat dulu-dulu, maka dia kena qada bagi setiap hari tu 2 solat. Hari tu solat subuh dia solat 3 lah. 2 qada, 1 tunai. Tapi dia nak solat bila-bila tak apa, nak solat pukul 3 boleh, nak solat pukul 8 pagi pun boleh. Yang pentingnya pada setiap hari dia qada 2 kali solat. Zuhur 2 kali, mungkin kali pertama dia qada dalam pukul 9 pagi, kali kedua dia qada lepas solat zuhur sebagai contoh. Yang penting 2 kali. Kalau kita mampu qada setiap solat itu 2 kali pada setiap hari, maka kita boleh nak kerjakan apa pun solat sunat insya-Allah. Itu kaedah yang ditetapkan oleh yang dicadangkan oleh Ad-Dusuki. Bagi saya cadangan itu sangat bernas jugalah untuk kita amalkan insya-Allah. Itu yang masa akak kat haji tu dia banyak berbangkitkan soalan-soalan ni sebab
Yang datang haji tu kan mostly yang memang berumur. Jadi yang mungkin zaman muda Okey. dulu memang tak, yelah kan zaman-zaman muda yang belajar kat overseas apa semua yang memang tak solat. Jadi ustaz tu cakap, dia kata konsistensi. Kalau kalau macam kita ni solat subuh, solat sunat subuh, solat qada subuh, solat subuh. Lepas tu, dan tu lepas habis solat subuh tu kita nak solat isra' ke nak solat apa ke tak adalah masalah dia kata sebab memang kita qada. Sama ada kita habis atau tak habis qada kita tu, itu itu cerita lain lah kan. Tapi kalau selagi kita solat zuhur, kita solat zuhur, lepas tu solat qada zuhur, kita nak buat ba'diyah ke qabliyah ke tak ada masalah. Dia asalkan memang setiap solat itu dia qadakan. Jadi tak apalah dia kata kalau tak apalah kita buat solat kita buat solat qada zuhur, lepas tu kita solat zuhur, lepas tu kita buat solat qada asar. Dia kata buatlah ba'diyah, dia kata masa asar nanti buatlah qada asar, macam itulah dia cakap. Okey. Dia kata asalkan ada konsistensi. Kalau tak konsisten tu yang tak boleh ke? Saya setuju apa yang Ustaz tersebut, tak ada masalah. Cuma isunya ialah tinggal lagi kita mampu tak mampu untuk solat dalam jumlah yang terlalu banyak kan. Itulah masalahnya. Akhirnya saya pun Kalau qada tu macam qada zuhur tu dah 4 rakaat. Lepas tu kita solat zuhur dah 8 rakaat kan. Dia kata ba'diyah tu buat je lah 2 rakaat. Kalau tak nak buat pun tak apa. Dia kata tapi kalau nak buat juga sunat, buatlah 2 rakaat je. Dia kata macam itulah. Saya macam saya lebih prefer cadangan Desuki tadi lah. Setiap hari kita 2 kali dan bila kita 2 kali macam Ustaz tersebut, boleh kita nak solat sunat pun, tidak ada masalah. Cuma bila dah terlalu banyak solat tu, timbul kerisauannya ialah laki dia solat laju-laju. Kerana dah tak larat dah. Itu pun jadi masalah juga kan. Cara praktikalnya sebenarnya orang mampu tak? Kalau akak Ustaz, bukan masalah tu solat tu, apabila kita dah solat banyak-banyak macam tu, rakaat tu jadi macam, aku solat apa ni? Macam tu. Jadi lupa. Jadi macam, ini solat qada ke solat wajib ni kadang-kadang. Sementara menunggu zuhur tu kadang-kadang solat-solat qada dulu. Lepas tu lepas dah azan apa semua kita mungkin ke tengah kita solat tu azan. Lepas tu kadang-kadang macam dah bagi salam tu siap lipat-lipat telekung semua dah jalan. Rupanya zuhur tak solat. Sebab kita duk fokus qada kan. Jadi hilang fokus dari segi solat wajib tu kadang-kadang dah lupa. Betul. Tak payah kata macam tu lah. Saya kadang-kadang nak solat 4 rakaat satu salam sebelum zuhur biasanya. Kita pun kadang-kadang keliru. Aku nak rakaat ketiga ke keempat ni. Sebab kita kan biasa 2-2. Bila kita buat 4 rakaat solat sunat ni. Jadi keliru dia buatnya. Itu baru satu solat. Apalagilah kalau banyak solat macam Kak Dina sebut tadi. Saya tak dapat bayangkan. Tambah-tambah dengan usia kita yang sudah lanjut pula. Kita nak boleh kena ingat. Oh itu memang sukar ya. Tapi nak tak nak kita kena bayar hutang kita dengan Allah Azza wa Jalla. Itulah sebagai tanda kita bertaubat kepada Allah. Baik. Terima kasih. Berkenan soalan. Okey, Kak Dina lagi? Saya kan Ustaz, cerita pasal bapak saya kan. Bapak saya ni dia dibesarkan dalam keluarga yang memang tak ada pendidikan agama lah. So, bapak ni kita yang ajar dia solat. Umur pencen dia baru dia solat. Umur 55. Okey. Jadi kita ajar dia solat. Bila kita ajar dia solat, dan bila dia ada kesedaran tu, saya pun tak tahu nak cakap apa sebab dia tanya dengan imam-imam yang datang mengajar dekat masjid tu. Dia kata dia tak pernah solat. Jadi macam mana masa lampau dia tu kan. Dia kata dia tak pernah solat, dia tak tahu solat, dia tak pernah belajar solat. Macam itulah. Lepas tu imam tu jawab, saya macam terdiam. Dia cakap, imam tu kata, solat taubat, nasuha dan jangan tinggal solat daripada mula dia belajar tu lah. Jadi dia tak ada solat qada. Dia tak ada solat qada. Okey. Dia macam tu. Bapak saya sebab dah dia tanya orang, saya pun tak naklah nak
nak tukar dia punya tu kan, saya macam tak apalah bapak dah tanya tu, kira macam tak apalah. Nanti bapak saya memang tak pernah Okey. saja solat dia. Boleh, dia begini, dalam keadaan majoriti ulama menyatakan kita wajib qada solat fardu yang kita tinggal, ada minoriti ulama yang menyatakan tidak diberikan kemuliaan untuk qada. Tak boleh qada dah. Sebab qada hanya untuk solat yang tidak sengaja ditinggalkan. Manakala solat yang sengaja ditinggalkan, kita tidak diberikan kemuliaan untuk qada dah. Maka yang kena buat ialah kena taubat betul-betul, taubatan nasuha. Tak boleh dah tinggal salat dan kita kena memperbanyakkan salatul sunnah. Jadi itu pun memang ada pendapat ulama. Saya kira kalau saya sendirilah jumpa dengan orang yang dah berusia, yang dah sakit, uzur, saya pun akan mencadangkan pandangan tersebut. Kerana memikirkan soal keuzurannya, takut dia jadi macam syok, alamak macam mana aku ni. Tinggal je lah, dah serabut sangat dah kan. Maka kena nilai juga siapa orang yang saya sembang. Oleh kerana saya sembang dalam grup orang yang minat pada ilmu, saya ceritalah pandangan majoriti ulama, itu pilihan nombor 1, wajib qada. Tapi jumpa orang yang jauh daripada pegangan agama, usia pun dah lanjut, saya cadangkan taubatan nasuha, jaga solat yang ada, perbanyakkan salatul sunnah, biasakan berdamping dengan orang yang soleh, majlis ilmu, insya-Allah hidup barakah. Semoga Allah Taala terima insya-Allah ya. Tapi ibu di sini selagi mana tak sakit, usahakan untuk qada insya-Allah. Baik, seterusnya soalan daripada Kak Syida tu, boleh tak dengar pengajian ilmu dalam toilet? Kalau boleh tak payah dengarlah ya, tak perlu dengar pun menggunakan earphone tu. Cukuplah kita pasang macam Kak Riza buat tadi, okey dah insya-Allah. Baik. Ibu-ibu sekalian, lepas tu kita nak habiskan yang ni ya Kak Riza. Bolehkah kita dengar dan buat nota kuliah tadabbur dan solat tahajud tu 2 rakaat je? Sebab saya perlukan waktu sunyi untuk faham. Okey, Puan Diana ni nak fokus pada ilmu dalam qiyamul lail, nak solat 2 rakaat, nak fokus ilmu. Maka ulama dalam membahaskan bab ini menyatakan bahawasanya menuntut ilmu di waktu qiyamul lail lebih utama daripada solat tahajud itu sendiri. Okey. Jadi, tapi jangan tinggal solat tahajud, tak boleh tinggal. Kalau kita bangun pukul 4 contohnya, kita solat dulu 2 rakaat macam Puan Liana buat, kemudiannya tuntut ilmu, dengar pengajian ilmu, kemudiannya kita pun solat lagi lah 2 plus witir je sedikit. Itu pun walhamdulillah, walhamdulillah. Saya pun nak rasa sekarang ni. Bangun pukul 4, solat dulu sedikit, kemudiannya buat kerja. Tapi itulah bukan senang ya, bukan senang. Orang muda macam saya ni bukan senang. Tapi kalau orang muda macam Puan Syahira, Puan Syafini mungkin boleh lah kot. Macam saya ni tak berapa nak kuat. Allah Allah. Kak Liza, saya serah pada Kak Liza. Alhamdulillah Ustaz, dah terlebih masa, banyak soalan nak tanya Ustaz tu. InsyaAllah nanti minggu depan ada masa lagi, InsyaAllah kita buka bab lain yang ni ya Ustaz. Jadi terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullah khairan untuk semua. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Kita tutup majlis ya. Sebab ni Kak Syeda tak ada, kita nak yang semua. Okey.